kat sini dia punya description dia, diskusi bersama stadium Raja. Okay. One month kita tak jumpa semua. Lama dah tak berjumpa. So sihat semua? Rumah je. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kat jumpa kat alam maya ni, media sok. Ya, Zidul sihat? Alhamdulillah, rasanya semua nampak macam bertambah sihat. Muka pun dah tembam masing-masing. I je maintain lah, maintain kurang. Tak nak kalah. Okay, alhamdulillah. So live kita pagi ni kita akan membincangkan satu isu yang mungkin yang ramai ingin tahu, perkembangan tentang Honda,
especially global meeting sendirilah. Apa hala tuju kita selepas COVID-19 ni nanti. So apa yang kita akan bincang ni nanti, tajuk dia impak dan norma baru dalam penjualan kereta pasca COVID-19. So kita datang ni bukan seseorang lah, ada berempat ni, 4 sales team leader dekat Global Limity. Ini antara orang penting lah tunjang belakang Global Limity. Hala tuju dan plan marketing penjualan keretanya kebanyakannya daripada diorang berempat ni lah. Kita as a team member ni hanya mengikut. Di sebelah kanan saya Fabian, sebelah kiri atas saya Kak Hani, bawah sebelah kiri saya Safwan, dan orang lama Abang Raja. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya pula dapat mengajak kami semua bersama ni. Dan saya Hajizul lah. Host hari ni saya as a sales advisor dekat Honda Global Limity. Baiklah, sebelum kita teruskan perbincangan pagi ni, konsep kita pagi ni santai je. Tak ada yang nampak nak buat macam formal punya discussion ke, tak ada. Kalau ada yang kat luar sana nak bertanya, boleh letak soalan dekat ruangan komen. InsyaAllah nanti kalau sempat kita akan bacalah soalan-soalan daripada you all. Apa yang tak faham, apa yang nak diajukan, boleh letak kat ruangan komen. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, comment and share guys. Kita naikkan view kita. Ini barulah semangat kita nak berdiskusi, betul tak? Betul. Betul. Okey, tajuk yang kita buat hari ni bukan saja kita nak buat. Alhamdulillah kita dah tak apa namanya, tak berkomunikasi dekat bersama dengan customer kapalnya dah lebih daripada sebulan. So kita pun dah buat survey dekat luar sana. Last week saya lah yang buat survey ni. Almost 65% dia orang nak tahu perkembangan apa yang kita nak buat dan apa yang kita akan buat. Dia orang tertanya apa yang akan jadi dekat industri kereta ni, especially Honda. Lain-lainnya seperti yang kita difahamkan 2-3 hari lepas, MITI dah bagi sedikit kelonggaran untuk certain industri untuk beroperasi semula, dan kita tak terkecuali mendapat pelepasan ni. Buat masa sekarang ni hanya bahagian after sale, iaitu servis yang dah mula beroperasi. Dan apa namanya, dan saya dimaklumkan yang Global Limity ni bahagian after sale akan mula beroperasi hari Isnin depan, 4 bulan 5. Jadi apa kita nak minta kita punya sales team leader ni terangkanlah apa yang boleh, apa yang tak boleh semasa operasi ni berlangsung nanti mulai minggu depan. Boleh? Boleh, insyaAllah boleh. Okay, right. InsyaAllah. Tak ada masalah. Dah lama tak bercakap ni. Tak sabar nak bercakap. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey kita mulakan. Konsep kita ada ini lagi, setiap seorang daripada TL kita ni akan menjawab 3 soalan, dan satu soalan ni soalan yang sama untuk berempat ni lah. Tapi sebelum saya mulakan ni, saya nak you all kenalkan diri you all lah. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi. Kita mulakan dulu dengan Fabian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dah lama tak bercakap kan, tersasul pula. Terima kasih. Tenang. Terima kasih kepada tuan moderator kami, Encik Azizul. Terima kasih juga kepada semua-semua panel, team leader pun dah lama tak jumpa. Hani, Safwan dan Abang Raja lah. Ya, saya. So, apa impact kepada kita personally COVID-19 ni kan, juga kepada negara kita lah. Dia World Health dia membabitkan pandemik kan. Yalah, dari segi positifnya kita lagi banyak masa di rumah. Positifnya lah, kita spend masa di rumah. Kuat makan. Okey, right. Lagi banyak makan. Rasanya saya dah tembam dah ni. Moderator ni dari dulu tak ada beza pun. Sama je bang ah. Allah Akbar.
So yang itulah kita banyak spend masa, and then banyak segi kita nampak dunia ni pun dah makin memulihkan dirinya sendiri, bumi ni. Dari segi kita pula, dari segi bisnes kita memanglah kita dah tak ada income. Kebanyakan rakyat pun income terputus. Ada yang masih berniaga, dia orang berniaga secara online, and ada yang tak berniaga pun, kerja biasa, kerja makan gaji macam kita pun dah start berniaga. Dan itu sangat baguslah. Dia Tuhan takkan ubah nasib seseorang tu selagi seseorang itu tak nak mengubah nasib dia dengan diri sendirilah kan. Tak ada effort, then tak boleh lah. You takut tu je lah. So kita ambil impact COVID-19 ni secara positif. Sebab itulah kita hari ni kita di sini. Kita ada diskusi secara santai ni sini. Kecuali saya je lah. Saya pula pakai formal hari ni dengan blazer saya ni. Dah lama tak pergi office sini ni. Tak sabar ni kan. So saya rasa saya tak nak banyak cakap lagi. Saya rasa klik-klik TL saya yang lain pun mungkin banyak lagi point kat dia. So insyaAllah kita discusskan lagi bersama dengan baik. Okay, next Abang Raja. Kenalkan diri, siapa, nama. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua audiens live kita hari ini. Bersyukurlah kita dapat berjumpa walaupun tak physically. Saya dapat tengok muka berempat ni setakat ni pun saya cukup happy dah. Hilang rindu saya. Alhamdulillah. Bak kata patah jauh di mata tapi masih dekat di hati. Alhamdulillah. Itulah baiknya. Impact pada COVID ni pun sekarang ni macam kata sahabat saya tadi tu, satu dunia merasakan, bukan kita saja. It's how kita adapt pada situasi kita lah. Itu saja, sebagai manusia itu pun ke arah mana, itulah adanya hijrah bagai ni kan. Rasulullah pun pernah mengajar. So kita adapt pada situasi itulah. Okey, itu dari sudut positif dia. Betul. SOP yang baru, norma yang baru. Ayat sekarang trending dia norma lah. Dulu tak pernah dengar norma. Ya, betul. Saya kenal tu je. Pelakon tu, norma apa? Allahu Akbar. Berapa lama norma tu, lupa dah. Okeylah, betul. Norma Syamsuddin. Yalah, norma orang kita kenal lah kan. Jo, kita, macam inilah kita adapt pada situasi itu. So kita akan look forward kepada apa yang akan datang ni sebagai peniaga, sebagai penjual dan juga sebagai pelanggan. Semuanya kena adapt pada situasi itu. Okey, saya dah ingat dah. Norbadiah bang, Norbadiah. Ya. Legend tu. Legend. Okey, teruskan bang. Dah itu je buat masa ni. Saya serahkan pada moderator. Okay, right. Okay, right. So, sebelah Abang Raja, Safwan lah. Kenalkan diri, Safwan. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Salam, Abang. Salam Ramadan Mubarak. Jangan gagap. So, okay. Okay. Saya Safwan lah. One of the TS dan juga SA di Honda Global MT. Okay, impact lah COVID-19 ni memang besar impact dekat kita punya line lah, pekerjaan kita maksudnya. Sebab kita ni bekerja berniaga, jual kereta ni perlukan beri servis yang terbaik kepada customer. So biasanya servis terbaik kita bagi ialah waktu kita di macam contoh di showroom, kita berbual, berinteraksi, kita bermesra dengan customer, berinteraksi, tunjuk kereta, test drive, everything tu semua tu. So benda tu akan datang ni mungkin ada batasan yang buatkan kita rasa macam nak all out, tapi benda tu terbatas untuk bagi servis yang terbaik. Sebab kita sales ni memang lumrahnya kita memang nak bagi servis yang terbaik kepada customer. Dia ada enjoy membeli, sebab kereta bukan benda yang murah, benda yang mahal. So kita kena bagi dia the best service yang kita bagi. So dengan norma-norma baru ni mungkin kita akan buat sedikit pembaharuan, ada sikit yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. So benda tu adalah cabaran barulah untuk kita, dan juga customer pun kena terima pembaharuan ni supaya insyaAllah apa yang kita ingin sampaikan, yang kita jual dan servis yang kita bagi masing-masing puas hati.
So itu benda baru yang mungkin kita akan kena hadapi lah, yang kita perlu adapt. Tapi insya-Allah benda tu semua bukan benda-benda yang kata yang tak baik lah. Itu semua adalah satu changes yang akan berhijrah kepada mungkin ada benda baik lagi yang akan kita experience nanti. InsyaAllah kita tengok sampai. Jadi itulah. Kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Safwan. Okay, next. Ini kita ada satu, bidadari. Bukan bidadari syurga, tapi dalam Ramadan ni insya-Allah boleh jadi bidadari syurga untuk saya. Okay Kak, sorry gurau Kak. Okay, next kita dengan Kak Hani kita. Kenalkan lagi sikit Kak. Kita kenal Kak, mungkin tapi kat luar tu ramai tak kenal Kak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepada semua sahabat-sahabat saya, moderator dan ahli panel kita. Harap-harap semua. Okay. Saya bahagian sale. Okay. Di community. Okay, berkenaan dengan COVID ni, dia punya negatif dia memang impact untuk satu dunia. Semualah, tak ada yang terkecuali. Okay. So bagi saya benda ni macam mana, dia terkesan untuk yang mana yang buat bisnes sendirilah. Majoriti dia yang bisnes sendiri memang nampak lah kesan dia. So kalau yang positifnya kalau macam family yang selalu jarang berjumpa, so sekarang dah senang berjumpa, dah memang banyak masa lah dengan family. Yang tak ada macam maksudnya yang buat berbelanja pun sekarang dah kena jimat cermat. Betul. Dah tak boleh pergi overseas, dah tak boleh nak berjalan-jalan. So maknanya memang hikmah lah semua benda ni. Ada benda dah tertulis kan, Allah dah susun semua. Alhamdulillah Kak. Terima kasih. Walaupun ringkas tapi padat dan memberi message. Tu dia. Okey, mungkin semua dah kenal dengan kita punya empat Celestial Media ni. Orang-orang hebat Global MT, termasuk saya lah. Okey, kita mulakanlah dengan kita punya soalan yang pertama. Saya tak tahu apa pasal saya suka sangat daripada waktu bekerja sampai kat dalam ni, saya pun tak tahu kenapa saya suka tertarik sangat dengan Fabian. Apa-apa benda saya suka mula dengan Fabian. So, soalan pertama ni boleh tak saya mula dengan you, Fat? Boleh insyaAllah. Kita dah biasa kan? Situlah. Boleh Boleh. Okey, kalau dah apa nama boleh mula tu, okeylah kita mulakanlah. Okey, terima kasihlah tadi dah perkenalkan lagi, lepas tu sedikit kupasan pasal impact COVID-19 ni tadi. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Okey, ni pun hasil daripada soalan survey yang saya buat kat orang ramai last week. Diorang tertanya-tanya, Feb, dalam tempoh PKP ni, dalam tempoh period PKP ni, boleh ke diorang ni nak beli kereta, nak booking kereta, sebab mereka dimaklumkan badan-badan tertentu macam JPJ, bank certain department tak beroperasi, dan kita jual kereta ni difahamkan kita pun terlibat dengan custom memang tak beroperasi. Boleh ke dia orang nak place booking, ataupun you ada advice untuk dia orang ni, explain kat dia orang ni apa sebenarnya situasi sekarang, macam mana yang perlu dia orang lakukan kalau berminat. Okey, baik, terima kasih. Jawapan dia boleh, sangat boleh. Okey. Sangat diadukan. Okey. Macam mana boleh tu is macam inilah, kita memang CPJ tutup, terhad bank pula staff dia terhad untuk bekerja, dia orang on alternate shift. So you boleh kalau nak teringin untuk membeli kereta sekarang, so tiba-tiba kena PKP kan, semuanya tutup, tapi nak kereta baru lepas PKP dimasukkan, saya nak bawa kereta barulah, betul tak? Sebab memang saya dah ada niat lama dah untuk beli kereta baru. Okey, dah plan lama lah. Sekarang lah masa dia. Dah plan lama dah ni. So sekarang lah masa dia. Boleh, cuma pengambilan kereta baru tu nanti kita akan advise masa PKP ni dah dimasukkan, and proses tu dah boleh diteruskan sekarang lah. Meaning to say hari ni kalau nak booking pun boleh. Macam mana cara dia adalah kita akan macam biasa, booking macam biasa, cuma tidak perlu datang ke showroom lah. Booking kita boleh transfer online via booking online itu our company account. Lepas tu bagi kepada kita balik receipt transfer online tu lah. Dah booking.
Dan loan submission, semua dokumen diberi secara digital, hantar secara digital. Kalau nak jumpa, kalau nak tahu tentang spek kereta, semuanya kita boleh buat secara di alam maya lah. And then memang boleh, cuma nanti kita akan advise bila boleh collect kereta, bila masa yang sesuai untuk boleh collect kereta. Okay Feb, sesetengah customer ni concern, selamat ke dia orang ni nak bagi dokumen through by WhatsApp, by email, ataupun sekarang ni dah ramai gunakan Telegram. Apa jaminan daripada kita as a dealer yang nak mengatakan dokumen dia orang bagi kat kita ni tak sampai kepada orang lain? Pasal sekarang pun kita dah diperkenalkan dah lama sebenarnya benda ni, PDPA. Selamat ke dia orang ni bagi dokumen macam tu? Okay. Betul. Ni semua about trust issue lah, tapi still lah, walaupun trust issue tu kita nak berikan jaminan kepada customer. Contoh let's say customer yang sangat VVIP, salah menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, let's say, takkan dia nak bagi dokumen kat kita kan. So apa yang kita boleh nasihatkan adalah kita proses booking dia seperti biasa, IC dia seperti biasa, driving license, everything. And then in terms of documentation tu, kita akan advise dia, kita akan jadi orang tengah untuk dia beri dokumen tu directly to the bank officer. Meaning to say, kita bagi detail officer banker tu dekat dia nanti, later on customer akan transfer directly the document to the bank officer. So itu lebih selamat, sangat selamat. Kalau dia rasa data-data tu semua dia tak nak bagi kat siapa-siapa, kepada orang tengah. Okay Feb, macam kita memang faham lah proses dia macam mana. Mungkin customer kat luar sana tak tahu yang setiap application ni dia punya period dia ada setiap approval tu ada tempoh masa, tempoh luput dia. Contohlah kita pun tak tahu PKP ni mungkin akan berakhir 12 bulan Mei ni ataupun tak. Contohlah customer ni dah place booking and then sampai macam masa tu loan dia ni dah lebih bertambah lagi, PKP tambah lagi. Adakah loan tu akan kita kena submit semula ataupun kena proses semula ataupun bagaimana? Baik, terima kasih Cik Moderator. Soalan yang sangat bernas. Ini soalan dari segi dari perspektif customer lah. Loan submission, kalau loan tu dah lulus. Sekarang ni yang paling latest, LOU tu, loan lah kita panggil LOU, Letter of Understanding tu, dia valid for 1 month. 30 hari. 1 month. 30 hari. Okay. Then after 1 month, bank ada hak untuk renew, auto renew the LOU. 1 plus 1 plus 1. Okay. Max 3 months. So itu terms and condition tu berlainan bank, berlainan terms. So itu adalah maksimum lah, 1 plus 1 plus 1. So depends, lain bank lain lah cara dia. So itu tak ada masalah. Walaupun dia PKP ni akan drag, kereta anda dapat lambat, selepas PKP ni loan tu masih valid lah. Okey, faham. Okey, terima kasih Fabian. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang dimaklumkan tadi. Banyak kaedah rupanya, maknanya setuju tak Fabian saya katakan lepas PKP ni tamat, almost kita akan berurusan dengan customer kita, lebih kurang kita akan berurusan dengan customer ni 70% menggunakan alam maya saja. Kita tak berjumpa pun dengan dia. Betul. Setuju? Saya setuju. Setuju. Okey. Sekarang punya kita adapt lah. Kita kalau setuju, okey sekarang ni saya tak sabar sebenarnya nak tanya soalan dekat kekanda saya. Okey. Apa soalan je tu? Okey bang. Soalan kedua perkara ni selalu berlaku sebenarnya, selalu kita hadapi sebenarnya dengan customer ni. Walaupun customer ni dah beli kereta banyak kali sebenarnya, dia orang tak tahu apa SOP sebenar, prosedur dia apa daripada place booking, loan lulus and agreement dapat kereta ni. Boleh tak abang cerita flow dia yang sebenar untuk customer lebih faham lah. Silakan abang. Ya. Of course, firstly kita kena ada pelanggan yang minat lah untuk kereta tu. Lepas dia dah kena pasti kereta apa yang dia nak, semua tu dia kena untuk buat loan. Melainkan kalau dia beli cash tu perlukan IC dia dengan driving license lah supaya untuk kita register. Kalau untuk loan tu ada beberapa prosedur dan keperluan lah. Satu, kalau dia seorang yang bergaji,
dia kerajaan ke atau swasta ke, IC, driving license dia dengan 3 bulan payslip dia perlulah. Ada masa-masa tertentu bank perlukan nanti bank statement dia 3 bulan. Kalau ada keperluan, itu bersandar pada bank punya keperluan lah. Atas dasar dia punya track record dia dengan financial institution ni. Dan lagi guarantor mungkin perlu ada. So customer has to be ready lah untuk benda-benda ni. Ada masa kita fikir tak perlu, tapi pada pandangan bank dia memerlukan. Kita kata panel kita tadi, panelis sahabat saya Fabian tadi, kita ni jadi orang tengah je sebenarnya untuk membantu proses tu. Apart from that, kalau katakan dia enterprise, dia perlulah ada IC, driving license juga, owner, pemunya syarikat tu, dan dia punya bank statement tu 6 bulan. Dan ada beberapa dokumen lain yang mungkin atas keperluan bank lah. Kita tengoklah flow tu masa tu. Okey, lagi satu boleh dikatakan ramai juga sebenarnya customer, bila dia orang ingat ni, bila dah booking kereta, dah sign agreement, okey besok pagi dah dah boleh dapat kereta. Minta abang explain sikit. Besok pagi dapat kereta. Hari ni sign ataupun pagi sign petang nak kereta. Ini hari sign, esok pagi saya nak kereta dah. Boleh tak abang explain bagi dia orang ni faham bang? Nak kata tak boleh tu tak juga. Dia tengok depends pada situasi sebenarnya. Kalau kereta tu dah ada dan semua dokumentasi tu dah siap dan kita dah dapat dia punya geran, dah dapat dia punya road tax, kita boleh terus kan. Tapi kebanyakan kalinya kereta-kereta ni kadang belum sampai lagi. Masa kita order tu, kita dah tahu in advance, Honda Malaysia dah bagi tahu dia akan hantar kereta ni pada kita. Tapi dalam jangka masa kita dia buat booking, lepas tu proses loan tu semua dah jalan, approval dah dapat, kita menunggu kereta tu datang lah. Kadang bila semua dah siap daripada pihak customer kita, pelanggan kita ni, dari pihak kita dengan customnya, pasal dia melibatkan pendaftaran kereta ni banyak agensi, dia melibatkan Honda, banyak agensi. Kalau agensi belah kerajaannya DPJ of course, lepas tu custom, kalau belah institusi kewangan lah, bank-bank ni semua, dan belah kita sebagai dealer dan juga daripada pihak Honda Malaysia sendiri. So dia berangkum ni semua ni. Selesai antara 4-5 syarikat ni atau institusi ni, baru kita dapat selesaikan kereta tu dihantar kepada atau diserahkan kepada pelanggan kita. Sebelum perkara tu selesai, memang kereta tu takkan boleh keluar pada pelanggan. Okey bang, insurans. Ada customer NCD nak withdraw NCD, nak masukkan NCD daripada kereta lama bawa ke kereta baru. Apa prosedur dia bang? Apa cara-cara yang sepatutnya? Okay, firstly dia kena kenal pastilah. Kalau dia ada NCD tu, berapa amount NCD dia. Dia kena kita pula kena nasihatkan dari segi adakah kereta yang dia nak transferkan NCD tu, value kereta tu lebih rendah daripada value kereta yang dia nak beli ni. It does not make sense yang kereta yang dia nak transfer NCD tu value dia lebih tinggi daripada kereta yang dia nak beli ni, sebab nanti dia rugilah dari segi NCD dia tu. Jadi itu kena pasti. And then lepas tu prosesnya dia kena bagikan cover note tu, cover note kereta dia lama dia untuk kita proseskan untuk transfer atau kita withdraw lah. Kadang-kadang kereta yang dia nak gunakan NCD tu masih guna pakai. Okey, betul. Jadi kita hanya perlu buat withdrawal, jangan risau. Insurans kereta lama tu masih akan stay pada insurans kereta lama tu. Kita hanya withdraw NCD tu untuk kita transferkan ke kereta baru dia. So bila dia nak renew besok kereta lama dia tu, kosong NCD lah, tapi dia dapat NCD pada kereta dia yang baru. Itu saya masukkan tadi, perlunya ada kita faham berapa value amount kereta tu antara kereta lama dan kereta baru. Okey bang, saya percaya benda ni pun abang selalu hadapi bang. Macam cakap ni, withdraw NCD. Kadang-kadang customer ni dia tak nak keluar duit bang. Withdraw NCD ni kita kena customer tu kena bayar balik. Yang diskaun yang dia dah ambil daripada insurans tu dia kena pulangkan balik. Ya. Abang explain bang. Betul. Jadi saya selalu terkena bang.
Ini moderator kena explain kalau dia terkena. Saya jangan terkena. Tak, saya rasa abang dia macam ni. Insurans ni, tiap-tiap insurans bila kita renew insurans, dia ambil masa untuk setahun. Kalau tak silap saya dia setahun. Jadi untuk setahun ni, nilai NCD tu adalah sampai setahun. Katakanlah dalam jangka 6 bulan lepas dia dah renew dia punya insurans untuk kereta lama dia. Dia tiba-tiba nak beli kereta baru dan pelanggan ni nak transferkan NCD dia kepada kereta baru. So NCD dia yang kereta lama tu masih ada ruang 6 bulan lagi. Masih ada diskaun. NCD ni satu, maksud NCD dia non-claim discount. Sebenarnya itu adalah diskaun yang syarikat insurans bagikan kepada pelanggan yang tak ada buat claim accident bagai semualah. Sebagai hadiah lah sebenarnya. Diskaun yang insurans bagi kepada policy holder. Policy holder saya, pada policy holder. So yang itu, jadi saya kata tadi dah setahun kan. Jadi 6 bulan tu dia nak withdraw out. Jadi maknanya syarikat insurans sudah bagikan dia diskaun untuk 6 bulan yang kita perlu bagi balik kepada insurans, policy holder ni. Dan itu yang kata maksud tadi nak kena bayar balik kepada insurans. Jadi kalau benda tu tak kita bayar pada insurans, NCD tu tak boleh dikuatkuasakan untuk kepada kereta yang baru. Most of the time, sometimes untuk dikatakan memudahkan cara atau nak mempercepatkan situasi, katakan kereta dah nak sampai, kita nak register cepat, ada kita bantulah untuk bayarkan dulu untuk pelanggan kita ni. Jadi kemudian pelanggan akan bayar balik kepada penjual kereta ni lah. Itu selalu yang kita lakukan untuk memudahkan cara lah. Tapi at the end of the day memang itu adalah sesuatu yang pelanggan ataupun pembeli kereta ni kena bayar balik kepada insurans, bukan kepada kita atau dealer kereta ke, bukan. Dia hanya kena bayar balik kepada apa tu insurans lama dia tu. Okey bang. Semua orang tahu, terutama kita lebih tahulah, Honda ni dia ada HIP, Honda Insurance Package. Ya balik pada Honda Insurance Plus. Apa benefit dia bang? Abang ringkaskanlah. Ini banyak, ringkaskan je. Ya, banyak kelebihan kepada pelanggan Honda sebenarnya HIP ni, Honda Insurance Plus, itu maksud HIP tu. So the plus point dia saya rasa ada slide tak yang kita boleh paparkan ke macam mana? Yang kita dah okey, jap. Okey, abang cakap dulu bang. Saya cuba dapatkan. So salah satu macam contoh ada breakdown kereta. Kalau farm saya kereta insurans lain tanpa HIP ni hanya 350 km dia punya radius tu untuk servis dia yang free lah. So, Honda HIP ni dia bagi sampai 450 km. Dalam jangka 450 km tu dah tentu kita ada dealer kita lah, jangan risau satu Malaysia ni. Okey bang, ini dia HIP. HIP tu. So apa lagi tak berapa. 24 hours emergency towing, this kind of thing lah. Kalau kita tunjuk roadside repair services, kita bantu dia speedy claim, lebih daripada apa tu 20 ribu apa dia? 20 ribu betul. Dalam claim tu pre-approved claim, dalam below 20,000 tu dia akan repair terus, tak payah pakai panggil adjuster. Bahkan panggil adjuster ni dia ambil masa. Maknanya workshop boleh bagi terus approval lah terus approval. Jadi tak perlulah dia nak menunggu. Itu penting masa kan. Customer kadang ada kereta dia nak pakai cepat. Dia accident tak boleh buat apa. Lepas tu satu ni yang penting, genuine body and parts replacement ni 100% lah. Itu jangan risau lah, memang betul panel kita lah. Jadi kalau boleh kita tunjukkan ini parts of it, apa yang kelebihan HIP ni lah. Memang dia tak akan dapat pada insurans yang biasa ni. Dengan HIP ni dia dapat kelebihan ni because dia sebagai pelanggan Honda yang kita sanjung. Ini kelebihan dia lah. Kita extra benefit.
Maknanya senang kata jika berlaku kecemasan ataupun kemalangan, setiap customer yang pakai kereta Honda ni ataupun memiliki kereta Honda ni kena hantar kereta ni dekat authorized workshop atau authorized pedang. Dekat betul. Honda. Baru layak dapat benda ni. Ya, betul. Bawah pokok dia tak jumpa benda ni. Dia tak ada. Okey, maknanya ni nombor kontak dia lah kalau nak apa. Yes, betul. Ini nombor kontak dia 1800 88 20 20. Untuk emergency 1800 18 1177. Ini elok simpan dalam phone terus lah, terus dial terus kan. Okey bang. Ini ada awak terus WhatsApp saya ni. Dia nak tanya bang, dalam tempoh PKP ni kita tutup. Belum beroperasi lagi sales ke apa, yang cuma kita difahamkan cuma after sales yang boleh beroperasi. Ya, betul. Contoh insurans customer ni expired, boleh tak nak renew bang? Boleh, sama je dia proses dia by phone kalau kita call, dan CR kita ada dedicated department untuk membantu perkara ni. Dipanggil CRE. So boleh call direct pada CRE dan dia orang akan bantu macam mana pun dia akan selesaikan masalah tu. Jangan risau. Inilah kelebihan Global MT sebenarnya. Dia menyeluruh dia punya perkhidmatan tu. Okey bang, senang cakap ini antara sebab customer kat luar sana kena pilih Global MT, betul? Betul. Terutamanya especially yang duduk di Bangi. Okey, itu yang utamanya. Dan yang terutama lagi bang, salah seorang antara kita berlima ni, inilah yang patut dipilih. Okey bang, terima kasih banyak bang. Ini apa namanya, jawapan yang padat dan boleh buat orang faham lah apa prosedur dia dari segi proses sampai ke insurans ni. So kita beralih soalan ketiga dengan kita punya bidadari syurga, dengan Kak Hani kita. Okey Kak, soalan ni Kak Okey Kak, selepas PKP ni tamat nanti, mungkin customer kat luar sana tertanya-tanya, selamat ke diorang datang showroom? Ada tak jaminan yang Global MT ataupun Honda Malaysia bagi kepada customer ni, ataupun ada SOP tak yang dikeluarkan oleh Honda Global MT sendiri untuk customer ni datang showroom? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada Honda Malaysia dan KKM ada keluarkan SOP untuk semua dealer Honda Malaysia. Dia ada Honda lah. So maknanya customer tak perlu ragu-ragu nak takut-takut datang dekat showroom, sebab kita memang akan jaga customer, maksudnya dari segi kita akan bagi customer glove untuk pakai untuk test drive, pakai mask, ada social distancing untuk bila kita nak servis. So benda-benda macam ni kita akan ambil berat. So customer tak perlu takut showroom. Kalau kata dia tak dapat nak confidentkan diri dia untuk datang showroom, so semua alam maya pun boleh. Boleh kan Ya. So kita akan servis jugalah. Maksudnya contoh door to door, tapi bila lepas PKP ni lah, untuk delivery kereta. Untuk datang test drive pergi showroom tak ada masalah kalau nak datang. So kita ada social distance juga untuk kalau boleh kita tak digalakkan customer bawa anak lah untuk datang showroom untuk mengelakkan benda ni rangkai balik. Okey Kak, terima kasih. Mungkin Fabian ataupun Abang Raja nak tambah sikit? Fabian ke Abang Raja? Fabian lah, Fabian. Okey, right. Pasal SOP baru ni Fab, minta tolong explain sikit. Yalah, SOP baru ni banyak in terms of servicing lah. Buat masa ni tak semua Honda yang dapat buka. Only selected Honda saja yang diberi kebenaran untuk buka untuk servis and whatsoever. Servis dahulu. Dan tapi kami dah dapat banyak dah SOP untuk sales ni. Kami dah dapat dah guideline dia lah, macam mana yang Ani terangkan tu. Ada social distancing, duduk test drive pun customer duduk depan, kita duduk kat belakang, tingkap, kena buka tingkap untuk circulate the air, and also we have to always sanitize kenderaan test drive kita
So SOP tu sangat panjang. I think maknanya setiap hari selepas tamat waktu perniagaan, kereta tu perlu dinyah kuman bahasa Melayunya. No, sanitize dinyah kuman itu adalah setiap kali digunakan, bukannya setiap hari masa ending. So selepas customer pakai dan kita kena spray. Nampak macam ni contoh, saya bawa satu botol yang saya selalu bawa masuk dalam kereta saya. Ini adalah hand sanitizer liquid form. So kita memang akan for sure lah kita akan ada dekat office nanti untuk kita spray kat semua. So bila lepas customer dah pakai, so kita spray lah dekat permukaan semua yang disentuh oleh customer ataupun kita. So that kereta tu akan jadi lagi bersih dan yakin lah. Kita yakin dengan kebersihan tempat yang kita pergi tu. Abang Raja, ada nak tambah? More or less sama lah tadi. Only thing jangan risaulah, bila pelanggan datang ni memang kita akan jaga bab SOP atas dasar COVID ni. Pasal kita walaupun macam mana, yang paling penting adalah kesihatan diri masing-masing. Buat Emma, diri kita sendiri pun kita pentingkan keselamatan kesihatan kita. Jadi apa lagi pelanggan yang memang kita pentingkan sangat-sangat. SOP tu macam kata Fabian tadi, dia ada jaringan dia atau cara dia lah. Nanti kita akan tunjukkan bila customer sampai nanti. Dan bila dalam kereta pun penjarakan sosial tu memang dilakukan. Dari segi masa customer datang untuk tengok kereta di showroom ni. Okay, Fabian, ada customer tanya you ni ini you kena jawab lah daripada Sofia Aziz. Maaf, saya tumpang join live ni dari Sungai Buloh. Jauh Sungai Buloh. Harap dapat ilmu dan perkongsian bersama dalam short term period ni. Kuasa pemberi semestinya akan memberi impak yang sangat besar kepada sales team umumnya. Minta panel dapat ulas lebih lanjut dan mungkin boleh bagi ilmu serta tips berguna untuk kami terus survive. Okey, macam terima kasih kepada viewer dan Sofia soalan Aziz. tu. Okey, Cik Sofia Aziz, terima kasih sangat-sangat. Ialah macam saya cakap mula-mula tadilah. Bila kita ada kekangan dari segi pendapatan, kita affected dengan COVID-19 ni, macam mana kita nak survive? Apa yang kita boleh buat? Ada orang ada fixed income. Let's say our frontliners gaji masih berjalan, tapi terima kasih kepada mereka, dia orang kerja tak berhenti 24/7 untuk menangani COVID-19 ni. So apa yang kita boleh buat? Kita cari income lain. Kita sekarang tak boleh bekerja. So contoh macam saya. Contohlah saya buat sedikit essential services so that saya dapat income untuk diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. So mungkin Cik Sofia tahu berniaga, mungkin Cik Sofia pandai memasak, bolehlah cuba untuk memasak dan jual online. Sekarang banyak base online untuk menjual apa-apa produk yang anda ada. Dan apa yang kita buat sekarang ni pun kita sebenarnya dah lama dah buat online. Dan sekarang ni kita lagi memperkembangkan effort kita dan usaha kita di alam maya ini untuk menjual kereta. Ada certain rakyat yang tak memberi impak yang besar. Dia memberi impak yang besar dari segi kehidupan, dari segi kehidupan lah especially. Tapi daripada segi income dia masih menerima income. So dia nak beli kereta. So inilah kita tolong dia. Ekonomi negara tetap terus kena berjalan so that ekonomi kita tak jatuh. Dan untuk Cik Sofia, cubalah buat apa yang boleh buat. Carilah apa yang boleh diniagakan. Itu pandangan saya lah. Boleh kita tahu ke Cik Sofia ni buat sales juga ke? Sebab soalan ni rasa macam orang-orang sales ni kan? Mungkin Cik Sofia ada orang sales lah kot. Mungkin dia tengah mencari produk yang sesuai untuk dia. Ini semua untuk kelangsungan hidup kita masing-masing. Kita semua nak ada kelangsungan hidup. Kita semua nak kena survive dan kita semua nak kena adapt dengan keadaan sekeliling kita. Itu yang paling penting. Kita boleh survive atau rasa Cik Sofia ni so, dari sure, kita perlu survive. Rasa Cik Sofia ni dari SA area Sungai Buloh tu. Dia nak minta tips dari kita lah. Rasanya lah. Okay, right. Terima kasih Fabian atas tips untuk Cik Sofia tadi. Okay, sekarang ni
Giliran TL kita yang keempat. Ini TL yang paling muda lah, Safwan. Setahu saya you awak yang paling muda lah. Okey, soalan ni Safwan, sewaktu tempoh PKP ni tentu ramai yang terlepas tarikh untuk servis kereta. Adakah dengan kelewatan ni akan menjejaskan jaminan kereta dari Honda atau sebaliknya? Dan tempoh PKP ni juga pasti kenderaan akan tersadai di rumah ataupun di parking lot. Boleh tak bagi sikit tips penjagaan kereta? Okey, boleh. InsyaAllah saya akan jawab sebab kat sini pun ada nampak ada orang bertanya jugalah. Okey, berkenaan kereta tips warranty lah. Soalan tadi first warranty, kedua pasal maintenance. Okey. Warranty ni secara kata umumnya dia 3 benda yang akan membatalkan warranty. Just umum je general dulu First, dia macam puasa juga dia batal-batal ada. Okey, right. Sebab kereta ni dia 5 tahun warranty. Unlimited mileage, 5 tahun warranty. So sayanglah kalau tak jaga warranty tu. So dah ada 3 benda yang boleh membatalkan warranty. Satu, kalau servis luar. Servis bukan Honda Center lah. Servis dekat kedai tayar tepi jalan ke mana tu. Kedua, modified elektronik. Dia tukar relay, tambah lampu light led, tukar radio, itu semua akan void warranty. Dan ketiga inilah isu dia lewat servis. Keluar daripada jadual servis tu. Patut 6 bulan dia ajak 8 bulan, patut 10,000 dia 15,000 baru servis. So dalam tempoh PKP ni orang risau yang ketiga ni lah, lewat servis warranty. Jaga warranty tu. Jadi hari tu masa berapa hari bulan jangan risau kepada semua pemilik Honda. Okey, masa 12 April hari tu Honda Malaysia ada keluarkan memo. Ada keluarkan memo lah yang menerangkan tentang warranty ni akan dijamin oleh Honda dalam waktu PKP. Dalam waktu PKP dengan ada beberapa inilah dia punya point. First, dia kata kat sini warranty Honda Malaysia cover. Warranty kereta Honda Malaysia cover. Kedua, lepas tamat PKP katalah 12 Mei nanti tamat PKP, akan ada extend lagi 30 hari warranty tersebut, kereta tersebut. Katalah kereta tu dah memang 5 tahun. Kereta tu memang dah 5 tahun. Lepas tu dah masuk PKP dia, waktu dia patut dia dah nak dekat tamat warranty lah. Lepas PKP akan ada extension lagi 30 hari. Kat situ untuk dia cover warranty tersebut. Lepas tu ada lagi bila dah tamat PKP digalakkan mana-mana kereta yang sepatutnya servis pada waktu PKP tu. Pada waktu PKP supposedly kata bulan 4 atau bulan 3 dia dah servis, tapi sebab ke PKP tersadai kat rumah. So lepas PKP kata 12 bulan 5 tu digalakkan untuk datang servis ke mana-mana Honda dealer, especially datang ke Global LMT Bangi untuk servis dalam masa 60 hari. 60 hari untuk dapat 60 hari untuk dapat cover warranty tambahan itu. So digalakkan. So kalau katalah kereta tu dah 10,000 pada bulan 4, patut dah datang servis bulan 4. Betul. Tapi pakai PKP, so 12 bulan 5 dia kena datang servis. Kalau dah buka lah, kalau kita dah uplift warranty PKP tu. Lepas 12 bulan 5 dalam masa 60 hari kena datang. Kalau lebih daripada 60 hari lepas tarikh tamat PKP, dia servis 90 hari, 100 hari kemudian yang sepatutnya 10,000 tu buat akan void warranty. So untuk nak cover kena datang secepat mungkin lah. So untuk datang servis kita dah buka Honda Global MT akan beroperasi seperti kita punya panel tadi cakap, Cik Zizul, 4 hari bulan 5. 4 hari bulan 5 kita dah beroperasi untuk servis kereta lah. So kepada sesiapa yang ingin servis kereta dan mendapatkan booking di Honda Malaysia, di Honda Global MT, boleh contact nombor ni Okay, saya baca. WhatsApp 019 555 minta admin kita tolong pinkan nombor phone ni dekat ruangan komen. Okey, sambung. Okey. WhatsApp 019
555 5450. Nombor tu jangan call, WhatsApp dia. Ini untuk buat appointment Appointment service. Okay, right. Appointment service 019 555 5450. Dan boleh juga contact, kalau nak call boleh di 1300 888 300. Itu untuk nak buat set appointment. And extra orang kata extra benefit daripada kita Honda Global Meeting, kepada pemilik kereta Honda yang membeli kereta di Global Meeting, actually boleh contact sales advisor kalian masing-masing. So untuk kita dapatkan sebab kita boleh bantu juga. Siapa customer saya contoh boleh contact saya untuk saya arrangekan booking servis tersebut. Sebab kita memang saudara Cik Raja kata tadi, kita memang ada dedicated CRE yang akan handle booking untuk servis. Betul. So memang kita every aspect of customer punya yang memudahkan customer, kita ada department tersebut. Itu so untuk servis. Okey, untuk tips tadi like satu. Tapi ada sedikit tambahan tadi boleh tak tambah sikit daripada point Cik Abang Raja? Tambah. Pasal insurans tadi. Kita pun actually kalau siapa dalam waktu PKP ni, kalau dah tamat tempoh, kita boleh renewkan insurans diorang. Tak ada masalah. Tanpa datang ke Global Meeting. Memang kita ada di department insurans. Just call nombor ni. Saya bagi nombor. Admin tu, siapa admin boleh list down juga lah. 019 WhatsApp. Boleh WhatsApp ke 019 620 3030 019 620 3030 atau email kepada insurance@globalamity.com.my. Maknanya ini direct dengan insurance department lah Betul, direct dengan insurance department. Kita beroperasi 24 jam. Payment akan online lah, transfer. So nanti bila dah call, dapat reply daripada insurance department, dia akan bagi advice lagi lah macam mana buat payment. Collection of dokumen insurans, kita hanya akan pass dekat pondok pengawal ataupun kita akan post ke rumah lah. Post ke rumah ataupun boleh collect di kita punya pondok pengawal lah. Okey Safwan, pasal tips penjagaan kereta. Okey, boleh. Okey, tips penjagaan kereta ni paling penting lah sebab kereta kita tersadai lama dekat rumah. So, okey, untuk penjagaan kita yang paling penting dia 3 benda lah yang kita jaga. First, bateri. Kedua, enjin. Dan ketiga, tayar. Okey. Bab bateri ni, okey, tips dia digalakkan minimum start kereta enjin 7 hari sekali lah, seminggu sekali lah senang cerita. Seminggu sekali start enjin, biarkan kereta tu run dalam 15 minit minimum. Minimum. So kat situ dia dah charge bateri dan juga dia dah run enjin. So dua kali lah run enjin dengan bateri, minimum 15 minit seminggu sekali. And kalau penjagaan tayar, yang ketiga tayar, dia ada cara dia tayar dengan brake. Sebab brake tu kalau dia clamp lama nanti dia macam mungkin ada rosak lah, sebab dia kalau kereta kan dia kena buka clamp kan brake betul. Jadi digalakkan kita gerakkan kereta 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang. 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang. Mungkin dalam buat 5 kali macam tu. Extra tips, ada yang tinggal di kondo, ada tinggal di taman perumahan yang tak ada roadblock. So kalau saya galakkan kita start kereta, jalan kat taman tu sekejap. Dalam 15 minit, 20 minit untuk run enjin, run bateri dan juga ni lah, bagi tayar. Sebab tayar kalau parking lama, dia akan ada flatten kat bawah tu. Ada flat. Tayar tu dah bulat, bawah tu ada flat kalau lama sangat. Angin keluar dia akan flat. Nanti kalau tak bergerak, akan rasa bumpy. Tayar tu dia takkan jadi bulat lah. Sebab dia, so tu digalakkan jalan 2 meter depan belakang. Kalau ada siapa tinggal di kondo. Maknanya kita nak elak tayar tu bersegi lah ya? Ya bersegi. So, tayar tu perlu bulat, dia tak boleh bersegi. So kita jalan sekejap lah, dalam 15 minit kat taman perumahan. Jangan keluar rumah, nanti kena tangkap. Kalau macam dekat area kondo ke, siapa yang ada
parking lot sendiri kan. So pusing kat situ, parking balik kereta. Seminggu sekali je. Sangat mudah. Okey, terima kasih Safwan. Terima kasih atas jawapan dan penerangan yang diberi. Seperti ni jangka, jawapan ni mesti panjang lebar sebab saya kenal awak. Awak tak pernah bagi jawapan yang singkat dan ringkas. Okey, kita pergi ke second round. Fabian. Saya. Okey, soalan seterusnya untuk you. Okey, ini berkaitan dengan marketing ataupun pemasaran. Untuk menghargai frontliner ni, ada tak sebarang promosi ataupun keistimewaan special untuk diorang ni untuk membeli kereta? Seperti nurse, sebab orang-orang daripada KKN, nurse, doktor ke, PDRM, ATM yang terlibatlah dalam frontliner ni. Ada tak Global Limity bagi extra benefit kepada diorang ni jika diorang beli kereta dengan kita? Sangat ada. Jangan cakap PDRM, pertahanan awam, rela, apa lagi, polis, banyaklah, ramai lagi lah. Fab, GrabFood, Foodpanda, itu pun frontline itu pun consider essential services. So kita dekat Global Limity sebagai tanda penghargaan untuk menghargai kepada semua frontliner kita, kita bagi extra RM500 on top of discount yang dah sedia ada. Kita bagi extra RM500 dari segi booking lah, to say so. Itu terms and condition from the company nanti. Later kita akan declare. And also 20% discount in terms of parts. So itu semua advantage to all of our frontliners. So kepada semua frontliners yang berada di luar sana, macam mana nak apply, di Alamaya bagi tahu kita, either dalam page kami ni lah. Dalam page kami ni bagi tahu yang anda berminat untuk membeli kereta bila PKP, definitely bila PKP dah habis lah kan, baru boleh dapat kereta tu. So dan dengan cara lain adalah contohlah, let's say wife dia nurse, suami tak bekerja lah, private sector, terpaksa duduk di rumah dan jaga anak-anak. Let's say suami pun nak beli kereta, boleh, tak ada masalah sebab wife dia is the frontliner. So perlu sediakan bukti, bagi bukti iaitu dia punya better half bekerja sebagai frontliner, bagi dia punya staff ID. Sertakan bukti sekali staff ID diorang. So diorang pun layak untuk membeli kereta dengan Global Limity. Bagi. Okey, jawapan yang saya rasa semua orang faham kot untuk apa dia, siapa frontline ni tadi. Okey, soalan kedua untuk Abang Raja. Ya, betul. Frontline ni sangat besar. Okey, untuk Abang Raja. Okey bang, waktu sekarang ni mungkin ada segelintir masyarakat kat luar sana yang memerlukan bantuan. Mungkin ada bantuan yang mereka terima tapi tak mencukupi dan tak memadai untuk menampung. Mungkin macam saya sendiri, saya ada keluarga yang besar, tapi alhamdulillah rezeki masih mencukupi. Ini kepada yang mereka yang tak mencukupi. Ada tak Global Limity ni terlibat dalam CSR? Sebab banyak syarikat korporat yang lain dekat luar sana tu begitu aktif memberi bantuan kepada masyarakat, terutamanya di sekitar syarikat tu bertapak lah. Kita terlibat ke tak Global Limity? Memandangkan kita pun salah satu syarikat yang memang syarikat Bumiputera, dan kita pun dari segi CSR ni atau khidmat masyarakat ni memang amat utama lah, especially pada CEO kita Encik Azri, dia amat mementingkan perkara ni. Kita pun ada Encik Syafiq yang secara tak langsung selalunya menguruskan perkara ni, especially masa bulan puasa sekarang ni dan masa COVID juga. Ada buat penghantaran makanan kepada yang memerlukan, keluarga memerlukan, ada hantar kepada surau-surau dan masjid. So ini benda yang kita buatlah, infakkan makanan semua ni.
pada kita di Global MIT sendiri pun kita ada buatkan kuliah Doha, lepas tu safety training, bergabung dengan syarikat swasta. So benda-benda macam ni itu yang kita lakukan dari segi khidmat masyarakat. Maknanya ada buat lah. Memang kita buat lah. Banyak kalau kita tengok balik dalam Facebook GA Global MIT, kita boleh nampak lah dia punya apa yang dah kita lakukan untuk khidmat masyarakat. Memang kita amat pentingkan, selain pada pelanggan dan masyarakat pun memang kita pentingkan. Okey bang, terima kasih. Jawapan yang tuntas dari seorang orang lama kita. Okey bang, betul juga tu setiap bantuan ni kita perlu, khidmat masyarakat ni perlu kita bagi sebab dalam setiap rezeki kita ni pasti ada rezeki yang lain, orang lain juga yang lain. Betul tak? Betul. Okay, betul. Sangat betul. Okey, seterusnya Kak Hani. Okey, selepas tamatnya COVID-19 ni, tempoh PKP ni nanti, saya rasa pasti ataupun mungkin bank akan memperketatkan lagi syarat kelulusan untuk permohonan loan kereta. Macam mana kita as a sales advisor nak yakinkan customer ni untuk terus membeli dan untuk meyakinkan mereka ni untuk menghadapi kemungkinan ini? Apa advice kita untuk diorang? Maknanya penjelasan daripada kita lah. Mungkin sebelum ni kita customer nak apply loan cukup memadai dengan 3 bulan payslip. Mungkin lepas ni bank akan minta 6 bulan slip gaji, 6 bulan bank statement. Benda ni akan merumitkan customer. So macam mana daripada pihak kita untuk memberi penerangan kepada customer? Okay, kalau kita flashback balik kita perasan, sebelum ni bank-bank ada meluluskan untuk moratorium untuk semua rakyat untuk pembayaran yang kita tak payah bayar lah, menunjukkan yang mereka ni prihatin dekat semua rakyat-rakyat yang dekat Malaysia ni lah. So tak ada masalah saya rasa untuk submit loan kat bank ni, sebab sekarang ni pun dah ada finance yang dah meluluskan loan customer dah mula. So maknanya tak ada apa-apa masalah, sebab yang efek sikit lah untuk yang pekerja swasta, sebab mereka menggunakan personal macam company statement. So yang itu pun tak ada masalah besar, sebab bank akan tengok daripada track record yang lama-lama. Dan kalau perasan untuk kelulusan kalau untuk rasa saya lah, keadaan ni tak seteruk macam keadaan krisis dekat Asia masa akhir tahun 90-an dulu. Okey. Dekat 2000 tahun 2000 kan? 98. Masa 98. Ya. Bank tak buat kelulusan masa tu. Time tu lagi teruk daripada masa yang sekarang ni. Sekarang ni walaupun ada masalah COVID ni pun masih ada. Bank-bank masih beroperasi lagi, boleh bagi pinjaman lagi. So far boleh lulus lah, tak ada masalah. Cuma kita harap, kita berdoa lah semuanya akan boleh sedia kala. InsyaAllah. Okey, Fabian, saya minta tambah sikit. Sorry, Hani terangkan banking mungkin selepas ni mungkin ada bank memperketatkan syarat kelulusan. Minta you tambah sikit pasal baik. So dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, I boleh jawab soalan Stephen Curry. Stephen Curry tanya banyak technical parts lah about the OPR. Ada. What I can say is sekarang ni lah kita ambil kesempatan. Yes, OPR ada deduction and what sort. That is really technical, sangat technical. So what I can say is kereta ni is a movable asset, rumah, fixed asset. Di mana rumah, kalau you beli rumah, tarikh you booking tu, harga tu adalah fixed sampailah, walaupun ada penurunan atau kenaikan in terms of ekonomi negara whatsoever. Kereta ni, kalau harga kereta mahal, contoh let's say masa SST implementation, ada perubahan harga kereta naik. Walaupun you booking sebelum harga tu naik, you akan tetap kena charge harga yang sekarang, because terms and condition for kereta is registration basis.
Kenapa dia registration basis? Sebab ia movable asset. So technical ni saya susah nak jawab lah, sebab kalau saya jawab pun mungkin ramai yang takkan faham. So what I want to say is, the key point is, masa ni lah anda membeli kalau anda ada buying power. Saya boleh menjawab sekali tentang soalan Sofia tu, kelangsungan hidup saya. Itu sangat related. Kelangsungan hidup kita lah. Kita sebagai salesperson, macam mana kita nak meneruskan kelangsungan hidup kita. To find a needle in a haystack, macam mana kita nak cari needle tu. Sangat impossible, sangat susah, betul tak? So, ada 1,000 tak nak 1,000 dalih, nak 1,000 daya lah. Betul. So itu terms untuk bahasa Melayu pula, betul tak? So inilah, sekarang inilah apa yang kita buat ni. Inilah diskusi yang kita buat, inilah kita untuk mencari needle in the haystack ni dalam alam maya ni. Di mana orang masih hendak mahu membeli. Ada orang, saya nampak dalam grup BBB post, saya nak beli rumah lah time ni, betul ke harga tengah turun ataupun harga tengah maintain? Sebab dia ada buying power. Dia hendak grab peluang ni. So dalam tadi our speaker tadi, TL Hani cakap, banking, masa inilah peluang dia anda nak beli kereta, masa inilah peluang dia anda nak merebut interest yang rendah itu. Betul. So interest tu kita boleh lock. Sebab LOU tu kita boleh renew. Harga naik, harga turun, itu based on terms and condition. Itu based on the discretion from the government. Government ada bank negara ada think tanks dia yang memikirkan, yang mengira lagi 10 tahun, lagi 20 tahun bagaimana perbelanjaan negara. So itu sekarang ni kita cakap pasal winning point kita lah. Kalau nak ada niat untuk beli kereta sekarang, kalau nak interest yang rendah sekarang ni, cuba apply sekarang, booking sekarang, beli sekarang, dapat kereta kemudian. So contoh let's say sebelum ni, saya boleh menjawab Sofia, Cik Sofia, saya time PKP ni saya ada LOU, saya ada customer yang beli kereta, masih ada customer ni yang kita nak grab. Saya ada masih LOU, dan LOU dia saya sangat terkejut lah, rate dia rendah. Contohnya sebelum ni 2.5, tiba-tiba customer dapat 2.3 something, sangat rendah. So it is an advantage to the customer end, di mana ada customer yang masih ada buying power, yang lagi masih kukuh untuk membeli apa-apa yang mereka impikan. Cuma nanti bila kita nak register kereta tu, nanti kemudian kita akan nasihatkan. From time to time kita akan nasihat macam mana cara dia. And ada juga soalan macam nak test drive, tak ada tangkap ke? Buat masa ni SOP untuk sales belum keluar lagi. Kita hanya buka service center sahaja. Sales dah ada SOP. Berpanjang jela SOP-nya. Cuma sales showroom belum buka lagi. Mana itu kita belum boleh di-implementkan lagi? Boleh, kita belum boleh berjalan lagi. So from time to time macam inilah kita. Itulah sedikit tambahan lah kepada semua soalan tu. Okey, terima kasih Pak. Okey, yang terakhir untuk Safwan. Ya, saya. Okey, insya-Allah mungkin 12 Mei 2020 ni adalah hari terakhir lah kita berada di rumah. Insya-Allah jika tak ditambah. Hala tuju syarikat Global Limity ataupun individu, macam mana kita nak merangka sales kita selepas ni? Macam you all TL, you kena fikir juga untuk team member. So saya rasa soalan ni saya akan buka untuk keempat panel kita. Mungkin ada idea ataupun strategi marketing daripada you all berempat. You as TL kena fikir anak buah juga. Betul? Betul. Okey, jawab siapa dulu. Okey, of course kita akan merongkar ke cara yang baru lah, experimenting cara yang baru. Sebab selama ni kita memang ada walk-in, Global Limity alhamdulillah ada walk-in, dan kita serve customer yang masuk sebaik mungkin, daripada tunjuk kereta ke buat quotation ke service ke after sales sampai delivery, kita akan bagi yang terbaik. Jadi untuk kali ini kita kena cuba cara-cara yang baru lah. Sebab kena expect, kita kena fikirkan yang kita kena expect walk-in tu kurang, dan kita kena eksperimen benda-benda baru. Sekarang ni rasanya banyak, kita kena belajar banyak teknologi-teknologi baru yang kita boleh explore. Teknologi-teknologi baru yang kita boleh explore untuk apa yang kita sampaikan, servis yang baik yang nak kita sampaikan kepada customer tercapai. Contoh macam buat video conference, kita boleh try virtual reality punya showroom. Kita boleh cuba pelbagai cara lah, kita kena explore.
memang agak mencabar sebab selain saya kena fikir saya sendiri punya sales, kena fikir juga anak buah juga lah, team member lain, macam mana kita kena encourage diorang supaya teruskan dalam sales ni lah, macam mana nak bagi diorang info. Betul, dalam peringkat sekarang ni semua orang perlu survive. Betul, semua kena survive. Sebab kita ni commission based. Kita kalau tak ada jual kereta, kita tak ada income. Itu dia punya kita punya ni lah, kita punya cabaran dia. InsyaAllah akan ada benda-benda yang baik, benda-benda yang lebih baik akan kita buat di peringkat sales dan juga global community khususnya lah. Kita akan bagi experience yang lebih pada customer. Online kita boleh buat. Kalau customer nak datang ke showroom pun sebenarnya boleh lepas waktu PKP. Cuma ada prosedur yang harus diikut lah, betul? Ya, betul. Contoh seperti yang kita punya TL Hani cakap, kalau boleh jangan bawa satu family. Contohnya itu untuk mengurangkan orang kata kalau ada spread the virus lagi lah. Datang berdua, suami isteri, datang seorang, jangan bawa anak-anak. Itu antara minimum. Kita boleh datang, no problem. Nak test drive, kita boleh test drive lepas waktu PKP. Tak kena tangkap polis sebab PKP dah tak ada. Kan? Okay. So boleh datang ke test drive. Kita akan sanitize showroom, kereta. Kita akan provide hand glove, sanitizer. Nak test drive, betul. SOP je, driver duduk depan. Customer lah duduk depan drive, kita kena duduk belakang sambil assistant dari belakang. Okay. Kita naik kereta. Okay. So itu semua InsyaAllah akan ada satu benda baik lah yang kita buat nanti. Okey, baik. Terima kasih Safwan. Abang Raja, apa plan marketing untuk diri sendiri, untuk team member selepas pasca COVID-19? Saya rasa lepas ni saya boleh kerja sekejap. Saya rasa lepas ni saya boleh kerja dengan Astro lah saya rasa. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, right, sambung. Kalau ada keinginan, ada daya, insyaAllah boleh. Okey, right. Rezeki akan sampai pada orang yang berusaha, insyaAllah. Jangan risau. Okey, bang. Macam nak berhenti GA kan? Jangan. Boleh. Tapi tuan moderator ni memang bagus. Dia dapat moderatekan orang lah. Okay, balik pada soalan tadi tu. Apa pun saya akan buat perbincangan lah dengan kita punya team member sekarang mana kita akan bergerak. Banyak ruang sebenarnya, pasal semua orang menghadapi benda yang sama. Ni bukan benda yang asing. Untuk kita syorkan sesuatu perkara yang baru, kita kena pastikan yang nak menerima perkara yang baru tu pun ready. Dua-dua pihak ni kena ready. Kita tak boleh buat sesuatu idea di mana kita saja yang buat, lepas tu pihak yang nak menerima tu tak berapa bersedia lagi. So ini yang banyak yang kita kena fikirkan lah sebenarnya. Dia bukan metodologi yang hari ni cakap besok boleh buat. Dia perlu banyakkan perancangan. Pasal benda baru kan, keadaan pun baru. Macam hashtagnya norma baru. So itulah yang saya nampak sekarang ni. Perlukan ada gerak tuju bersama bersama pengurusan, bersama syarikat ke arah mana kita nak bergerak untuk memberi khidmat yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang dalam rangka keadaan sekarang ni. Itu je lah. Dia isu pokok dia bang, isu pokok dia kita nak bagi khidmat yang terbaik kepada customer. Tapi persoalan dia how to deliver it. Sebab kita interaksi kita dengan customer lepas ni dah jadi kurang. Based pada keadaan semasa macam saya kata tadi. Kalau kita perlu interaksi itu akan berjalan pada saya lah. Ya, sama ada kita melalui media sosial, saya pandang itulah asas dia sekarang, atau melalui panggilan biasa. Dia tak akan ada berkurangan dari segi, yang berkurangan hanya dari segi perjumpaan peribadi tu. Itu sebab kita kena amalkan social distancing tu. Penjarakan tu kita kena amalkan. Jadi itu yang saya nampak lah. Kita akan macam mana pun atas kata tadi khidmat untuk yang terbaik kita akan lakukan dari segi apa pun yang kita perlu buat akan datang ni, based pada keadaan sekarang.
Okey bang. Itu yang setuju tak saya kata lepas ni kita punya operasi more to social media. Seperti saya cakap tadi lah, kita ke arah social media, tapi atas macam panel apa kata tadi Safwan kata tadi, benda-benda baru yang kita rancang. Jadi kita harus pastikan yang orang yang menerima seperti pelanggan semua, apa yang kita nak buat tu diorang ni dah ready untuk menerima. Itu saya masukkan. Memang kita akan ke arah tu pasal ruang yang ada sekarang yang kita nampak pun hanya social media. Kita tak ada ruang untuk kita buang bagi flyers, buat apa marketing, benda yang biasa ni, yang standard dulu kita buat. Dah tak nampak ruang tu lagi lah buat masa ni. Okey bang, keadaan sekarang ni. Sedikit abang orang lama. So macam mana abang nak adapt cara marketing baru ni? Sebab saya pun start dua kereta daripada tradisional sampailah yang terkini. So macam mana kita nak lalui dunia baru ni, social media. Okay. Bidang jualan ni dia melibatkan bukan hanya individu, jadi dia melibatkan kumpulan. Jadi kita macam kata tuan moderator ni, orang yang lama ada kelebihan kita, ada kekurangan kita. Jadi kita gabungkan dengan yang muda-muda pula, apa kelebihan mereka dengan kekurangan mereka. Jadi kelebihan mereka tu kurang saya tampung, kelebihan saya dengan diorang tu saya tampung. Okay, sikit kita share, banyak kita bagi. Macam tu lah. Sekarang ni bersatu kita dapat penyakit, bercerai tak ada penyakit bang. Okey bang. Ya betul. Terima kasih banyak bang. Baik. Okey, Fabian. Ya, saya. Okey, macam mana pula you punya plan after PKP? Inilah plan dia. Apa yang kita buat sekarang ni, ini adalah plan kita. And kita akan buat plan kita ni stages by stages lah. Maknanya ini bukan yang terakhir lah Ini bukan yang terakhir. Kita akan jumpa lagi dari masa yang akan datang lah. From time to time kita akan masih jumpa lagi. Saya boleh bersetuju juga dengan semua TL kedik saya ni. Point dia orang sangat betul. Nak seribu dari, tak nak seribu dari lah. Dan kita akan buat, itulah mula-mula kita start dengan contoh berniaga dulu satu phone. Sekarang saya dah ada 2 phone. Okay. So inilah dia. Banyak benda nak kena adapt kan, banyak benda online lah whatsoever. So kita kena adapt dengan perubahan semasa. Okay, right. Terima kasih Fat. Okay, last sekali dekat Kak Hani. Last untuk ni lah, tapi belum habis lagi. Apa Kak? Strategi? Okay, strategi untuk individu dan juga team member. Individu memang motor online lah, sebab memandangkan PKP ni pun kalau dah habis pun orang masih macam takut lagi lah nak keluar, nak jumpa, nak pergi showroom. So kita akan buat online macam yang sahabat-sahabat cakap tadi. Okay, untuk team member, saya akan pastikan diorang pun akan buat benda yang sama. Kalau ada yang idea-idea lain yang diorang boleh ketengahkan, sama-sama buatlah. Dan pada customer saya yang belum dapat kereta lagi, harap bersabar. InsyaAllah. Semoga diorang diberikan kesabaran yang kuat. Okay. So kita pergi ke soalan viewer Ada soalan tak? Sekejap saya check. So untuk soalan viewer ni kita minta ke empat-empat kita punya TL ni lah pilih mana yang diorang nak jawab. Muslim Mahamud, boleh saya tahu Honda City bila keluar? Abang Raja. Honda City yang so far kita belum dapat ada info ada Honda City yang akan keluar di Malaysia. Dia masih Honda City yang sekarang ni lah. Saya rasa apa yang disoal tu adalah mana yang dia nampak di Thailand tu yang ada turbo tu. Tak ada news lagi buat masa ni. So harap-harap lepas PKP ni adalah ceritanya. Okey, seterusnya daripada Faiz Siddiq BRV.
Safwan? Ya, saya. Bila Okay, nak BRV. BRV ni dia yalah, kereta tu supposedly-nya ikut dia punya ceritanya waktunya bulan 3 hari tu 1993 tak silap. Sepatutnya dia launch waktu tu, tapi satu hari sebelum tu dah kena PKP. So dia pun kena PKP dekat Melaka. Okey, terima kasih. So BRV tu yes akan release tahun ni. Kalau bila PKP, insyaAllah kita harap Honda Malaysia pun akan release, sebab ramai yang minat dengan BRV ni, dengan yang facelift baru ni. So siapa yang berminat tu bolehlah datang ke Honda Global Meeting dan contact lah mana SA kita untuk dapat tahu lebih lanjut lah. BRV insyaAllah kalau PKP tamat tahun ni juga rasanya akan keluar, insyaAllah.